أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan dimulakan Allah SWT, pada pagi ini kita sambung lagi dengan pembacaan hadis-hadis Nabi SAW di dalam bab kelebihan solah, iaitu fadilat solah. Allahumma salli. Sayyidina Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan solah 5 waktu ialah seperti sebatang sungai yang dalam mengalir di hadapan rumah seseorang yang mandi di dalam sungai itu sebanyak 5 kali sehari. Allahumma salli. Hadis riwayat Muslim. Sayyidina Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan solah 5 waktu ialah seperti sebatang sungai yang dalam mengalir di hadapan rumah seseorang yang mandi di dalam sungai itu sebanyak 5 kali sehari. Allahumma salli. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, air yang mengalir adalah suci daripada kekotoran. Lebih dalam air itu, maka lebih jernih dan lebih bersih air tersebut. Oleh kerana itu, dalam hadis di atas disebut keadaan air sungai yang mengalir dan kedalaman sungai itu. Setakat mana air yang digunakan oleh seseorang untuk mandi itu bersih, maka sebanyak itulah badannya akan menjadi bersih. Demikian juga solah yang ditunaikan dengan memelihara adab-adab, maka solah itu akan membersihkan dosa. Allah. Perkara yang terkandung dalam kedua-dua hadis di atas juga terkandung dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang berlainan dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solah 5 waktu ialah kafarah, iaitu penghapus untuk dosa-dosa yang berlaku di antara solah-solah itu. Yakni dengan berkat solah, semua dosa kecil yang dilakukan di antara solah dengan satu solah yang lain akan terampun. Amin. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, seumpama seseorang yang bekerja di dalam sebuah kilang miliknya, oleh itu terlekatlah debu-debu dan kekotoran pada badannya. Di antara kilang dan rumahnya terdapat 5 batang sungai. Apabila dia balik ke rumah dari kilangnya, dia akan mandi di setiap batang sungai itu. Begitulah keadaannya dengan solah 5 waktu. Apabila berlaku kesalahan dan kesilapan di antara 2 waktu solah, maka melalui doa dan istighfar yang dipohon semasa bersolah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni keseluruhan dosa tersebut. Allah. Tujuan Nabi SAW memberi perumpamaan seperti ini ialah untuk memberi kefahaman tentang satu perkara, iaitu Allah SWT meletakkan kesan yang sangat kuat pada solah dalam menghapuskan dosa. Oleh sebab dengan perumpamaan sesuatu perkara boleh difahami dengan lebih jelas, maka baginda SAW telah menjelaskan perkara ini melalui berbagai-bagai perumpamaan. Sekiranya kita tidak mengambil manfaat daripada rahmat Allah SWT, kasih sayangnya, keburuhannya, keluasan keampunannya dan limpah kurnianya, maka tiada siapa yang rugi melainkan diri kita sendiri. Allah. Sepatutnya kita dihukum dan menerima akibat yang buruk daripada Tuhan yang Maha Berkuasa, Raja yang Maha Adil, kerana melanggari perintah-perintahnya, melakukan dosa, menyimpang daripada perintahnya dan cuai dalam melaksanakan perintahnya. Namun betapa agungnya kemurahan Allah SWT yang masih menunjukkan jalan untuk kita mendapat keampunannya. Amin. Allah. Jika kita masih tidak mengambil manfaat daripada peluang ini, maka itu adalah kejahilan kita. Allah SWT
melalui rahmatnya dan kasih sayangnya sentiasa mencari peluang untuk menganugerahkan pemberiannya. Allah. Dalam sebuah hadis yang disebutkan bahawa seorang yang tidur dengan niat untuk bangun mengerjakan solat tahajud tetapi tidak terjaga maka dia akan mendapat pahala solat tahajud dengan percuma. Allah. Walaupun pada ketika itu dia dalam keadaan tidur. Allah. Betapa malang dan ruginya jika kita tidak dapat merebut pemberian dan kekurniaan daripada zat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas kurniaannya. Allah masalah. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu an berkata, apabila Rasulullah SAW mengalami sesuatu kesulitan, baginda segera mengerjakan solat. Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu an berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sesuatu kesulitan, baginda segera mengerjakan solat. Allah masalah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Keterangan, solat adalah satu rahmat yang besar daripada Allah SWT. Oleh itu, bersegera mengerjakan solat semasa menghadapi sebarang kesusahan adalah seumpama bersegera mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apabila rahmat Allah SWT datang sebagai pembantu dan penolong, maka tidak mungkin kesusahan itu akan berterusan lagi. Keterangan ini terdapat dalam banyak hadis yang dengan berbagai-bagai riwayat. Amalan ini didapati juga dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu an yang mengikuti setiap jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an berkata, apabila angin bertiup kencang, Rasulullah SAW bersegera ke masjid dan tidak akan keluar sehingga angin itu reda. Begitu juga semasa gerhana matahari atau bulan, Rasulullah SAW bersegera mengerjakan solat. Sayyidina Suhaib radhiyallahu an meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahawa para nabi yang dahulu pun melakukan amalan yang sedemikian. Sekiranya mereka menghadapi sebarang kesusahan, mereka akan bersegera mengerjakan solat. Semasa dalam satu perjalanan, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an telah menerima berita bahawa anaknya telah meninggal dunia. Beliau pun turun dari untanya dan mengerjakan solat 2 rakaat. Kemudian beliau membaca, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seraya berkata, saya tidak melaksanakan amalan yang diperintahkan. Saya telah melaksanakan amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Lalu beliau membaca ayat suci Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan pohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Allah Akbar. Jadi alhamdulillah tuan-tuan mulakan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah. Apa yang kita dengar ni, mudah-mudahan Allah kurniakan kita taufik hidayah untuk kita dapat amal dan sampaikan, insya-Allah. Kita tutupkan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.